Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tuan-tuan di luar sana, nama saya Sulaiman Haji Mahmud. Saya seorang coach dalam Networking Pro Forever. Jadi saya terpanggil untuk membuat video ni berkenaan dengan tahun depan kita dah nak masuk 2021 dan saya dapat feedback daripada beberapa orang yang ingin melakukan perubahan sebab saya ada buat satu teks copywriting dan saya edarkan dalam WhatsApp group, Telegram semua, dan saya Alhamdulillah ada dapat beberapa feedback, dan daripada feedback tersebut saya lihat ramai antara kita yang nak melakukan perubahan di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan kita sebenarnya, ya. Jadi sebab apa kita kena lakukan perubahan ni? Sebab apa? Keadaan di sekeliling kita sentiasa berubah. Jadi perubahan tu kadang-kadang melibatkan kita tak boleh duduk saja-saja tanpa melakukan perubahan. Kadang-kadang disebabkan keadaan kewangan. Keadaan kewangan yang makin lama makin meningkat ialah bila dah kahwin, kemudian nak beli rumah, nak beli kereta, bila dah ada anak, kan, nak membiayai kehidupan keluarga, mungkin anak satu, lepas tu anak dua, anak tiga. Makin lama kita punya keperluan tu untuk berubah tu menjadi semakin memerlukan, semakin perlu dilakukan perubahan dalam hidup kita. Jadi nak tak nak kita kena buat satu keputusan bahawasanya aku kena buat satu keputusan untuk 2021 ni, dan sekarang lah waktunya untuk bermula. Tak payah tunggu 2021, tuan-tuan. Kita mulakan sekarang dengan niat kita nak berubah untuk memperbaiki kehidupan kita. Dan itu tidaklah salah. Bukan kita ni kata mata duitan ke atau dan sebagainya, sebab logik cakap duit bukan segala-galanya. Kan? Lalu orang cakap macam tu, betul tak? Tapi segala-galanya memerlukan duit. Kita tak payahlah nak cakap kita ni mata duitan ke ataupun apa ke, kan. Nak nampakkan kita ni macam bila-bila bekerja nak cari duit. Cari duit sebenarnya tak silap, tuan-tuan. Cuma cara tu dan macam mana bila kita dah dapat duit, cara kita menggunakannya, ke jalan mana kita gunakan. Sebab itu antara benda-benda yang akan ditanyakan kepada kita nanti, daripada mana sumber. Saya sendiri, bukan cakap tuan-tuan, saya sendiri pun kadang-kadang kita fikir balik, kan, sumber-sumber daripada mana kita dapat dan ke jalan mana kita belanjakan. Jadi jangan ada mindset yang mengatakan terlampau sangat nak cari duit, kan, nak kerja apa lagi. Sebenarnya itu akan menarik kita ke belakang. Tak salah sebenarnya. Yang salah tu bila kita cari duit dengan cara tak betul dan kita belanjakan pada cara yang tak betul juga. Tapi kalau kita berusaha untuk cara yang betul, untuk niat yang betul, untuk kehidupan keluarga yang lebih selesa, misalnya contoh, kan. Sekarang misalnya kita menyewa, tentu lepas ni kita nak beli rumah. Kalau ada nak rumah pula, mungkin nak beli rumah yang lebih selesa. Bila ahli keluarga makin lama makin ramai. Jadi apa saja impian anda kena lakukan untuk membuat sesuatu perubahan. Yang pentingnya di sini saya nak bagi tahu, yang kita pun dapat daripada pakar-pakar motivasi dan pakar-pakar yang menggalakkan perubahan ni ialah, satu, kita kena ingat, tuan-tuan, kita kena faham bahawasanya kalau kita nak nampakkan sesuatu benda itu berubah, kan, contoh macam gambaran yang saya bagi, kita nak ubah kita punya pendapatan. Mungkin sekarang ni kita pendapatan 3,000, 5,000, kita nak ubah pendapatan kita menjadi 10,000 misalnya. Kenapa tidak, kan? Kalau ada peluang tu ada, kenapa tidak 10,000? Tapi untuk kita nak ubahkan kita punya pendapatan tu tadi, kita kena melakukan perubahan pada diri kita. Sebab ini selari dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Allah berfirman, lebih kurang maksudnya, aku tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu, kan, selagi mana sesuatu kaum itu tidak mengubah nasibnya dulu sendiri. Jadi nampak tak ayat ni sungguh powerful, tuan-tuan. Untuk kita berubah,
Allah tak akan ubahkan kita selagi kita tak berubah. Jadi kita kena berubah dulu. Jadi bila dah nampak perubahan-perubahan yang kita lakukan, insya-Allah Allah akan datangkan perubahan apa yang kita nak tu. Dan benda ni datangnya tu kita kena tengok juga daripada satu sudut, iaitu bagaimana kita kena perhatikan aktiviti-aktiviti kita supaya untuk rezeki datang, untuk rezeki itu datang, untuk rezeki itu mudah datang, selain kita bekerja, berusaha dan sebagainya, kita kena tengok juga aktiviti-aktiviti kita, supaya kita tidak menahan atau ada satu perisai yang boleh menahan rezeki itu daripada datang kepada kita. Sebab Allah dah ada berfirman dalam Al-Quran yang saya tak dapat nak bagi contohkan surah berapa semua. Yang dapat saya terangkan ialah Allah pernah berfirman Al-Quran mengatakan bahawasanya sekiranya kita ni ada dosa, kita bertaubat, kita minta ampun dan kita bertakwa ataupun mengikut semula landasan yang betul, insya-Allah mudah-mudahan bila kita dah ikut landasan yang betul tu tanpa menghindarkan buat silap, semua orang buat silap, tapi kita berhati-hati. Kita berhati-hati dalam melakukan takut-takut buat silap tu, insya-Allah dengan kita begitu keadaannya kita itu, Allah kata dia akan datangkan kita rezeki kadang-kadang daripada sumber yang kita pun tak sangka-sangka. Jadi sekarang ni pertama kita kena berubah dulu. Okey, untuk melakukan satu perubahan kita kena berubah dulu tuan-tuan. Dan nak berubah ni kadang-kadang bukan senang, sebab kita dah duduk contohnya dalam zon selesa kan, lalu balik rumah lepas makan terlepak tengok TV. Sekarang ni kita dah kena berubah sikit. Aktiviti yang kita selesa tu, tapi ialah kita nak mendapatkan sesuatu kan, kita nak mendapatkan sesuatu, tapi pada masa yang sama kita tak nak melakukan perubahan. Itu memang dia punya formula tak jadi ya tuan-tuan. Sebab untuk kita nak mendapatkan sesuatu, kita kena melakukan sesuatu. Untuk kita nak mengubah kita punya nasib kehidupan ni, kita kena berubah dulu sesuai dengan ayat yang saya bagi tahu tadi tu. Jadi sekarang ni apa yang kita nak ubah? Apa yang penting kita nak ubah sekarang ni lah, kita perlu ubah 3 perkara. Sebelum kita ubah 3 perkara tu, nanti saya akan terangkan apa-apa perkara tu. Kita kena buat satu decision dulu. Kita kena buat satu decision. Maknanya kita kena decide. Kita kena, orang kata willingly, dengan willingness, dengan willingness ni apa nak cakap betul-betul willingly lah. Willingly untuk berubah. Buat satu keputusan, yes, aku nak berubah tahun ni. Itu dulu. Sebab apa? Kalau kita tak ada buat satu keputusan yang betul-betul kita buat keputusan, dan keputusan ni sebenarnya bila kita buat keputusan tu, dia diikuti oleh 2 faktor lagi. Satu, kita nak berubah. Kemudian nombor 2, kita kena bersedia juga untuk dibimbing, dilatih. Sebab kadang-kadang orang dia tak suka dibimbing, ataupun dia tak suka nak kata letih, bukan letih lah kan, tak suka tak suka dibimbing. Ada orang tak suka ditegur, ada orang tak suka diberitahu. Dia suka nak buat hal dia je, contoh kan, dia dah nampak benda tu macam ni, tak apalah aku buat sendiri. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Satu, kena betul-betul buat satu keputusan nak berubah. Lepas dah buat satu keputusan berubah tu, kena juga bersedia untuk dibimbing. Sebab nak bimbing ni kadang-kadang bila kita datang dalam sesuatu benda untuk belajar, pertama sekali dia punya rules ialah kena kosongkan gelas. Biasa tak dengar orang cakap macam tu, kosongkan gelas. Kosongkan gelas maknanya tuan-tuan, kalau gelas tuan-tuan tu dah penuh dengan air, jadi apa benda ilmu masuk pun nanti kemudian tak masuk. Ibarat air dah penuh dalam gelas tu, kalau kita tuang air apa akan jadi?
melimpah keluar kan. Dia tak betul-betul masuk. Kadang-kadang macam tu, sebab kita rasa ini aku dah tahu kan, ini aku dah tahu, ini aku dah tahu. Walaupun kita dah tahu, kita kena kosongkan, kita kena erase, seolah-olah kita tak tahu, macam kita baru nak belajar. Sebab itu bila itu kita dah bersedia, barulah ilmu tu akan datang masuk pelan-pelan dalam kita. Nombor satu, buat satu keputusan yang willingly, yang kata betul-betul nak keputusan. Kemudian anda mestilah dibimbing, anda mestilah orang kata coachable, boleh dibimbing. Dan nombor tiga, istilahnya ialah anda mestilah seorang yang betul-betul lapar. Sebab kalau orang kenyang ni dia nak tak nak je, sebab ialah dah kenyang kan. Orang yang kenyang dia tengok makanan sedap pun dia tak terteliu kan. Habis kuat pun dia gatal sikit-sikit sebab dia dah kenyang. Tapi kalau lapar macam tuan-tuan, yang kata sedap, yang tak sedap pun kita belasah juga. Sebab apa? Kita nak, kita lapar, kita betul-betul berkehendakkan. Itu dia punya maksudnya. Kalau kita betul-betul berkehendak, kita kena jadi seorang yang betul-betul berkehendak. Kita kena jadi seorang yang lapar. Kalau kita lapar, kalau kita willingly dah decide betul-betul nak buat, dengan willingly nak buat betul, tak ada paksaan apa semua, memang kita nak. Nombor dua, berubah. Nombor dua, kita sedia dibimbing. Dan nombor tiga, kita lapar, insyaAllah senang kita nak bergerak ke depan. Terima kasih.